Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Dalam video yang lepas saya ada explain tentang bagaimana bank boleh create money melalui sistem fractional reserve lending ataupun fractional reserve ratio. Itu ialah bagaimana bank-bank komersial bank-bank yang ada sebenarnya boleh create new money dalam market dengan sistem fractional saja. So kalau kawan-kawan belum tengok video itu, bagaimana dengan satu ringgit boleh menjadi 10 ringgit, bagaimana dengan 1 juta boleh menjadi 10 juta, bagaimana 1 bilion boleh menjadi 10 bilion dalam pasaran, boleh refer kepada video itu dan alhamdulillah video itu mendapat banyak tontonan daripada kawan-kawan kita. Alright, so seterusnya apa lagi yang boleh menyebabkan duit berlaku pertambahan dalam pasaran? Selain daripada bank-bank komersial ini, kerajaan juga boleh membuat pertambahan liquidity, boleh membuat pertambahan duit, currency dalam pasaran, base money dalam pasaran. Kerajaan juga boleh melakukan benda yang sama. So kita akan tengok dalam video ini bagaimana kerajaan juga memainkan peranan untuk menambah circulation duit dalam pasaran daripada atas angin sahaja. Okey, jadi apa yang akan saya kongsikan ini ialah bersifat simplified version lah. Bukanlah secara detail satu persatu, secara detail yang betul-betul detail untuk kita terangkan mekanisme dia satu persatu. Tapi this is the whole idea bagaimana kerajaan melalui central bank juga boleh menambah liquidity, menambah pasar duit di dalam pasaran. Alright, so kita akan tengok apakah caranya. Alright, perkara ini bermula daripada pihak kerajaan lah. Okay, so kita ada government. Okay, so government hanya ada dua cara sahaja untuk mendapatkan duit. Iaitu satu ialah melalui cara tax yang kita bayar. Okay, income tax, corporate tax, kemudian sales tax, import tax dan sebagainya. Itu ialah tax, government punya revenue. Dan cara yang kedua ialah melalui pinjaman ataupun dipanggil debt. Okay, so inilah dua cara saja di mana government boleh mendapatkan duit. Alright, so government dia mempunyai bajet untuk perbelanjaan dia setiap tahun. Alright, so di manakah datang duit untuk finance bajet ini ialah sama ada daripada tax ataupun debt ini. Alright, so sekiranya kerajaan membuat bajet yang deficit, sekiranya membuat bajet yang deficit, so sama ada deficit ataupun surplus. So kalau surplus meaning pendapatan kerajaan lebih tinggi daripada apa yang nak dibelanjakan untuk tahun depan. Kalau deficit meaning pendapatan dia kurang, tak cukup untuk apa yang nak dibelanjakan untuk tahun depan. Jadi dalam kes deficit ini, maka kerajaan akan menggunakan debt untuk mendapatkan duit untuk finance ataupun untuk membiayai perbelanjaan kerajaan, sama ada untuk perbelanjaan pembangunan, perbelanjaan pengurusan dan sebagainya. Alright, so debt ini kerajaan akan lakukan melalui pasaran bond. Dia akan melalui pasaran bond. So siapakah yang akan membeli bond kerajaan ini? Ada dua parti yang akan beli bond kerajaan ini, iaitu sama ada kita ada institutional ataupun oleh retail investor. So retail investor ni kita lah. Pelabur-pelabur runcit juga boleh membeli bond daripada kerajaan. Jadi institutional ini ialah sama ada boleh jadi bank komersial ataupun boleh jadi pension fund, mutual fund, ataupun insurance company yang besar-besar itu. Mereka ialah institutional yang boleh membeli bond ini daripada kerajaan. Alright. Jadi apabila bond ini dibeli oleh institutional ataupun retail investor, duit yang dibayar itu, duit itu akan dapat kepada government dalam bentuk debt inilah. So government akan dapat duit, dengan menjual bond ini kepada institutional ataupun kepada retail investor. So duit ini akan digunakan untuk bajet deficit ini. Alright. So clear setakat itu. Jadi sekarang ini bagaimanakah seterusnya boleh bertambah duit dalam pasaran? Kita katakan bond ini ialah bernilai 100 bilion. Alright. So jadi dalam kes ini kerajaan telah pun mendapat 100 bilion untuk perbelanjaan dia. Alright. Jadi kemudian boleh berlaku ialah central bank ataupun dalam kes kita bank negara. So bank negara seterusnya boleh membeli kembali bond ini daripada institutional. Dia boleh beli kembali daripada institutional
Jadi dalam kes ini institutional akan mendapat duit, okey, dan bank negara akan mendapat bond daripada kerajaan yang tadi itu. Okey, so apa yang berlaku sekarang ini? Contoh ini ialah nilai 100 bilion, kemudian institutional juga mendapat kembali daripada central bank juga bernilai 100 bilion. Jadi sekarang ini duit yang ada dalam 100 bilion ini tadi telah dibelanjakan oleh kerajaan, okey. Jadi kemudian ada lagi 100 bilion yang telah masuk daripada central bank ke institutional ini. Jadi sekarang ini kita dah ada 100 bilion tambah 100 bilion lagi dalam pasaran. Jadi sekarang ini bank atau institutional ini ada lagi 100 bilion dan 100 bilion ini kemudian boleh diberi pinjaman kembali kepada pelanggan-pelanggan mereka. Jadi total sekarang ini telah pun ada dalam pasaran ialah 100 campur 100 bilion ialah 200 bilion. Jadi hanya dengan mengeluarkan debt ataupun bond sahaja daripada 100 bilion ini kemudian boleh menjadi 200 bilion apabila central bank membeli bond ini daripada institutional. Inilah bagaimana duit ini boleh bertambah menjadi banyak. Jadi kemudian jangan lupa bila institutional atau bank ini dia ada 100 bilion, tapi apabila dia memberi pinjaman kepada public dengan fractional reserve lending, 100 bilion ini boleh menjadi kali 10. Kemudian bertambah lagi banyak bila dia memberi pinjaman kepada pelanggan-pelanggan bank ini. Jadi inilah sebenarnya juga boleh menyebabkan duit bertambah banyak dalam pasaran hanya melalui sistem bond ini. So ini ialah kita kenali sebagai debt monetization. Ini ialah sistem yang kita gunakan sekarang ini. Melalui bond, kerajaan juga boleh mencipta duit melalui central bank, melalui sistem pembelian bond ini. Dan kemudian dalam video yang lepas saya dah explain bagaimana institutional juga boleh melalui sistem fractional reserve lending juga menambahkan supply duit dalam pasaran. Jadi question yang berlaku sekarang ini, apakah yang berlaku apabila terlalu banyak duit dalam pasaran? So of course kita tahu bila terlampau banyak duit dalam pasaran, dia akan menyebabkan inflation. So dalam topik yang akan datang saya akan explain bagaimanakah lambakan duit ini, currency base money dalam pasaran ini akan menyebabkan inflasi yang teruk. Okey, jadi stay tune. Okey, saya harap perkongsian kali ini bermanfaat. Kalau tuan-tuan suka dengan video-video sebegini, please komen. Sekian, kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.